السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita teruskan lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Suara jelas ya? Sebelum kita mula, sekejap ya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi malam ini pada muka yang ke-13. Pada kata muhasyi qawluhu bil minani. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الشارح: الحمد هو الثناء باللسان بالجميل من الأوصاف أو الأفعال كالعلم والجود بالمنن، وهو ضد الذم الذي هو النثاء بالقبيح من الأوصاف والأفعال كالجهل والبخل. Kata muhasyi rahimahullah, qawluhu bil minani. Perkataan syarih bil minani, apa maksud dia? Bil minani, qawluhu bil minani jam'u minnatin. Minan itu jamak kepada minnah. Jamak kepada minnah, iaitu anugerah, kurniaan dan anugerah. Apa itu minnah? Wahiya an-ni'matu, iaitu nikmatlah. Nikmat. Jadi minnah itu anugerah, nikmat, itu maksud di sini. Okey. Kemudian syarih muhasyi kata kasidratin. Kasidratin wa sidarin. Ka tu tashbih mengenai apa? Ai waznan, dari segi wazan. Ni'mah seperti sidrah. Sidrah tu pokok bidara. Jamak sidrah ila sidarun. Sidarun. Maka di sini ni'mah atas wazan sidrah. Jamak ni'mah ialah minanun. Minan. Seperti jamak sidrah ialah sidarun. Jadi tashbih dari segi wazan saja tu, bukan dari segi makna. Ai waljud bin ni'ami. Kaljudi waljudi bin ni'ami, iaitu yang maha pemurah dengan nikmat-nikmat.
Okey, habis itu. Kemudian kata muhasyi wa muqtadahu anna thanaa fi muqabalatil judi bi ni'matin wahidatin la yusamma hamdan wa laysa kadhalik. Muqtadahu, faham daripada kata syarih bahawa puji fi muqabalatil judi bi ni'matin, puji kerana pada membalas anugerah dengan satu nikmat saja, nikmatin wahidah, kita memuji kerana kita membalas pemberian yang diberi kita satu nikmat saja. Itu tidak dinamakan puji. Muqtada, faham secara daripada kalam musannif ni, sebab dia kata al-jud bil minan. Musannif buat datang dengan kalimah jamak. Musannif buat datang dengan kalimah jamak. Maka faham di situ, kalau orang itu memberi satu nikmat bukan minan, satu nikmat satu sahaja, maka itu tidak dinamakan puji. Adakah begitu fahamnya? Walaisa kadzalik. Tapi bukan begitu maksudnya. Jadi macam mana kita nak tanggung kenapa didatangkan dengan kalimah jamak bil minan? Illa an tuj'ala al lil jinsi, kecualilah kita jadikan al pada al minan itu lil jinsi. Bil minan, alif lam pada al minan, alif lam al jinsiyah, menunjuk pada jenis. Bila menunjuk pada jenis, yasduku fayasdukul judu bin ni'matil wahidah, maka betullah, benarlah dan kenalah kalau orang itu menganugerahkan dengan satu nikmat sekalipun. Sebab alif lam jinsiyah ni dia tidak mesti dengan maksud menghabisi. Dia berbetul juga, kena juga walaupun dengan satu fardun sahaja. Okey, habis. Kemudian kata muhasyi lagi, wa huwa diddu dhammi. Diddu adh-dhamm. Qauluhu wa huwa diddu dhamm. Lamma arrafa alhamda, tatkala telah memberi takrif, telah mentakrifkan oleh musannif akan puji. Wa kana dhammu diddahu, dan adalah dham, keji. Keji itu lawan bagi puji. Waddiddu aqrabul asya'i khuturan bil bali, dan did, lawan itu ialah sesuatu perkara yang paling dekat terlintas pada akal. Inda zikri diddihi, apabila kita sebut lawannya, maka nasabah, maka munasabahlah. Tatkala musannif mentakrifkan puji, musannif takrifkan puji, dan keji itu lawan bagi puji. Keji itu lawan bagi puji, dan lawan itu ialah sesuatu, sesuatu yang berlawanan itu ialah yang paling dekat terlintas pada akal ketika kita sebut lawan dia. Memanglah kalau sebut sesuatu benda yang terlintas ialah lawan sesuatu tu, itu antara benda yang paling cepat ataupun antara benda yang cepat kita terlintas dalam akalan kita, dalam fikiran kita. Dari kerana itu nasabah, maka munasabahlah, zikra nasabah, maka munasabahlah menyebut az-zammi. Nasabah zikra az-zammi, maka munasabahlah perbuatan itu akan menyebut az-zammi, sebut keji. Munasabahlah sebut keji. Wa ta'rifahu, dan sebut wa ta'rifihi, dan menyebut ta'rif az-zamm. Okey. Okey, jadi munasabahlah lepas diterangkan alhamdu, diterangkan az-zammu pula. La yuqalu inna az-zamma diddul madhi la diddul hamdi. Tak boleh kita kata bahawa
keji itu, zam itu lawan kepada madhun, lawan kepada madah. Tidak boleh kita kata az-zamma diddul madhi la diddul hamdi. Tak boleh kita kata bahawa zam itu, ni kena, kalau kita terjemah pun faham Melaka dah, tapi kita nak kekalkan bahasa Arab ni supaya kita nampak perbezaan dia. Maka tidak dikatakan sesungguhnya zamun itu lawan, sesungguhnya zamun itu lawan bagi madhun, bukan lawan bagi hamdi. Orang tak kata bahawa puji ini lawan madhun, dia bukan lawan hamdi. Kenapa? Lianna la naqulu kaunuhu diddan lil madhi la yunafi kaunahu diddan lil hamdi. Okay. Tak boleh kita kata bahawa zamu itu lawan bagi madah. La yuqal inna dham diddul madhi la diddul hamdi, bukan lawan kepada hamdun. Kerana apa? Kerana kita tak kata juga bahawa, kita tidak berkata bahawa keadaan zammun itu diddun kepada madhun, dia tidak menafikan bahawa zammun juga diddun kepada hamdun. Nampak? Kaunuhu diddan lil madhi la yunafi kaunahu diddan lil hamdi. Zammun itu lawan kepada madhun, zammun juga lawan kepada hamdun. Aidan. Dia juga lawan bagi hamdun juga. Li'annahu, kerana apa? Li'anna dhamma, li'annahu al-ityanu bima yadullu ala ittisafil madhmumi bil qabihi. Kerana zamun itu, li'anna dham, ialah mendatangkan sesuatu yang menunjukkan atas bersifatnya yang dikeji dengan perkara yang keji, dengan perkara yang huduh. A'ammu, ini lebih umum, min an yakuna. Jadi ta'rif zammu dengan ta'rif ini lebih umum, min an yakuna zalikal qabihu ikhtiyariyan aw la. Bahawa perkara keji tersebut, perkara qabih itu ikhtiari ataupun tidak. Jadi zamun itu umum. Dia tu menunjukkan, ia perkara mendatangkan apa yang menunjukkan atas bersifatnya mazmum dengan al-qabih, perkara yang keji. Maka perkara keji itu umumlah dari bahawa perkara yang qabih itu sama ada ikhtiari ataupun tidak. Sebab itu dia kata boleh belaka zamun itu lawan kepada madhun, zamun itu lawan kepada hamdun, boleh. Maka fahuwa diddun lahuma, maka az-zam ialah lawan kepada al-madhi dan juga al-hamdi. Kama yufiduhu kalamul misbah, sebagaimana memberi fahamkannya oleh kalam al-misbah. Ni qamuh al-misbah, qamuh al-misbahul munir. Nampak tak? Jadi lil Fayyumi, qamus al-misbah. Lagi pula wa yurashihu dhalika, dan mentarsyihkan, memberi isyarat, memberi tunjuk kepada demikian ma marra, apa yang telah lalu. Ma marra tu jadi fa'il bagi yurashih lah, zalika jadi maf'ulun bih. Dan menunjuk, mengisyaratkan kepada demikian itu apa yang telah lalu, min taradu fihima, daripada taradifnya kedua-duanya, ala qaulin, atas satu qaul. Tidakkah sebelum ini kita katakan ada qaul yang mengatakan hamdun dengan madhun tu sama? Jadi bila begitu tidak ada masalah lah, zammun itu diddun kepada hamdun dan juga madhin. Sebab ada qaul yang mengatakan taradu fihima, alhamdu dengan al-madhu mutaradifani. Habis. Kemudian kata muhasyi lagi, qauluhu an-natha. An-natha itu baca bitaqdimi an-nuni 'alal musallath, dengan mendahulukan huruf nun
di atas huruf yang titik 3, huruf tha. Baca an-natha. As-sana an-natha. Sana dengan tha dulu baru nun. Ini nun baru tha. Jadi apa takrif dia? Wa huwa kama marra, sebagaimana telah lalu, al-ityanu bima yadullu ala ittisafi bil qabihi. Iaitu mendatangkan dengan apa yang menunjukkan atas bersifatnya dengan al-qabih. Bersifatnya dengan perkara yang keji, perkara yang buruk. Okay. Jadi itu natha. Bertukar huruf je antara dua tu. Okay. Kemudian waba'u bil qabih. Gini. Ba pada bil qabih. Kan dia kata an-natha bil qabih ni. Ba pada bil qabih yajri fiha, berlaku padanya ma taqaddama, apa yang telah lalu, fi ba'i bil jamil, pada masalah ba pada bil jamil. As-sana'u bil lisan bil jamil. Kan kita dah bincang kan? Ba bil jamil tu apa dia? Ba sababiyah ke? Ba ta'addiyah ke? Min kauniha dibayang dah sini. Min kauniha imma li ta'diyati, sama ada ba itu ba ta'diyah. Fayakunu, bila ba tu ba ta'addi, ba ta'diyah, fayakunu al-madkhuluha mazmuman bih. Tengok sama macam tu. Mahmudan bih. Mahmud alaih, mahmud bihi. Maka kalau kita tafsirkan ba itu dengan ba ta'addi, maka yang masuk kepadanya itu al-qabih tadi. Al-qabih itu ialah mazmuman bih. Fayakunu madkhuluha. Madkhuluha ni kena kepada al-qabih lah. Al-qabih. Bil qabih kan? Maka bil qabih itu, al-qabih itu mazmuman bih. Okay, itu satu. Au bi makna ala, ataupun ba dengan makna ala. Fayakunu mazmuman alaih. Maka jadilah yang masuk, iaitu qabih itu, fayakun mazmuman, ay fayakunu al-madkhuluha, madkhulu ba itu, bil qabih mazmuman alaih. Maka dikira mazmuman alaih sebab kita keji. Sebagaimana yang perbincangan tentang bil jamil. Okey. Kemudian kenapa di sini pada takrif tidak disebut? Di takrif dia kata huwa an-natha'u bil qabih. Kenapa tak sebut an-natha'u bil lisani bil qabih? Pada masalah puji dia kata alhamdu huwa thana'u bil lisani bil jamil. Ada bil lisan, di sini tidak disebut. Wa huzifa huna bil lisan, dan dihazafkan di sini bil lisan. Tak sebut bil lisan. Iktifaan bima marra, kerana memada dengan apa yang telah lalu. Dulu sebut dah lah, sini pun samalah. Fil hamdi, pada puji. Li'annahu didduhu, kerana hamdu, kerana dhammu itu diddun kepada hamdu. Wa qad taqaddama, dan sungguhnya telah terdahulu, annahu la yakunu illa bil lisan, bahawa tidak adalah hamdu itu kecuali dengan lidah. Wahadha kadzalika, dan ini zam pun kadzalika, begitulah juga, tidak berlaku keji itu kecuali dengan lisan. Fayajri fihi jami'u ma taqaddama, maka berlakulah pada masalah zam di sini apa yang telah lalu, minal arkanil khamsati, daripada rukun yang 5, wa ma fiha, dan apa yang ada perbincangan dalam rukun tersebut. Mana? Az-zammi, orang yang mengkeji. Al-mazmum, yang kena keji. Mazmuman bihi, mazmuman alaihi sirah. Sama je lah. Sama je. Jadi muhasyi kita tidak buat panjang lah. Maknanya masing-masing buat sendirilah. Nampak tak? Masing-masing buat sendiri. Habis. Dia isyarat saja. Isyarat. Yaktafi lil dhaki bil isyarah. Bi isyaratin wahidatin ma la yafhamul balid walau bi alfi isyarah.
Orang yang pandai dah tahu isyarat, faham dah. Okey, habis. Qauluhu minal awsaf, daripada sifat-sifat, ila akhirih. Minal awsaf ay al-kainu minal awsaf. Jadi min ni harah jar muta'alliqun bi mahzufin. Takdir kainun lah. Macam biasalah. Huwa an-natha bil qabihi min ay al-kainu minal awsaf. Okey. Wa yajri huna, dan berlakulah di sini jami'u ma taqaddama, apa yang telah lalu daripada apa? Hukum al-awsaf wal af'al. Samalah tu. Sama. Okey. Qauluhu kal jahli, seperti jahil. Seperti jahil. Ini contoh kepada al-qabih. Wa huwa yanqasimu, dan terbahagi jahil itu ila murakkabin, kepada jahil murakkab. Satu jahil murakkab. Apa dia jahil murakkab? Wa huwa i'tiqadu syai'i ala khilafi ma huwa alaih. I'tiqad sesuatu menyalahi apa yang adalah ia di atasnya. Yakni ala khilafi haqiqatihi. Ma huwa alaih ay ala khilafi haqiqatihi. I'tiqad sesuatu menyalahi hakikat sebenar dia. Itu panggil jahil murakkab. Wala yakunu illa madhmuman, dan tidak adalah jahil murakkab itu kecuali mazmum, keji, dan juga benda yang hina, benda yang mazmum, benda yang dikeji. Jadi jahil murakkab, kenapa dipanggil murakkab? Semua maklumlah sebagaimana disebut oleh syurah lain, kerana dia itu tersusun daripada dua jahil. Jahluhu bisyai', dia jahil tentang hakikat sesuatu, itu satu. Yang kedua, jahluhu annahu yajhal, dia jahil bahawa dia itu jahil. Dia tak tahu bahawa dia itu tidak tahu. Sebab itu dia sebut yang salah, dia i'tiqad yang salah. Sebab apa? Sebab kalau i'tiqad salah, dia anggap i'tiqad tu betul. Padahal dia tidak tahu bahawa dia i'tiqad tu satu salah, dan dia tidak tahu bahawa dia tak tahu. Sebab itu dia berani i'tiqad. Dah. Wa ma aktsaruhum al-yaum, alangkah banyaknya jenis jahil murakkab hari ni. Nampak tak? Dia rasa dah pandai dah. Dia rasa pandai dah. Istilah pun dia reka sendiri. Dia tak mau pakai dah istilah ulama ni. Saya faham saya gini. Awak sesat kerana sebenarnya gini. Oh, dia buat istilah dia sendiri pula. Istilah dia sendiri pula. Ilmu kalam tu gini, falsafah tu gini, Asy'ariyah tu gini, Jahmiyah tu gini. Istilah dia sendiri. Nampak? Sebab apa? Sebab dia rasa dia pandai. Na'udzubillah min zalik. Tak jauh lah. Nampak? Okey. Contoh, ka'tiqadil falasifati, seperti i'tiqad ahli falsafah, qidamal alam. Dia i'tiqad, ahli falsafah i'tiqad akan baharunya alam. Baharu pula. Qadimnya alam. Falsafah dia i'tiqad bahawa alam ini qadim. Alam ini sedia. Itu satu. Yang qasimu ila murakkabin wa ila basitin, atau pada ila murakkabin. Ini bahagian kedua. Jahil basit. Apa itu jahil basit? Wa huwa intifa'ul ilmi bisyai'i, iaitu ternafinya tahu tentang sesuatu. Ternafi tahu tentang sesuatu. Maksudnya tak tahu. Itu panggil jahil basit. Satu je dia tak tahu. Dah tak tahu ni, adakah dia sentiasa mazmum? Macam jahil murakkab ni, la yakunu illa mazmuman. Tidak adalah jahil murakkab memang kecuali dia tu keji. Dia itu memang yang dicela. Tapi jahil basit ini, wa huwa taratan yakunu mahmudan. Kadang-kadang jahil basit ni dipuji. Dipuji maknanya bukan benda yang keji, bukan benda yang salah. Contoh, kantifai ilmina bidzatillahi ta'ala ala wajhil ihatati. Seperti ternafinya pengetahuan kita dengan zat Allah atas jalan ihatah, atas jalan merangkumi dan meliputi sekaliannya. Adakah kita kenal Tuhan sebenar-benar kenal dengan jalan ihatah? Kita dah meliputi ilmu kita dengan zat Tuhan? Jawapannya tidak. Nampak tak? Jadi kita ni jahil lah. Jahil tentang Tuhan. Jahil apa? Jahil basit.
Dengan apa? Dengan hakikat zat Tuhan. Hakikat zat Tuhan makna atas jalan tahu secara ihatah. Itu adakah dia mazmum? Tak. Dia itu mahmud, dipuji. Sebab apa? Itu sebenarnya. Sebenar hakikat makhluk ini tak dapat tahu hakikat zat Tuhan secara ihatah, secara menyeluruh, secara meliputi. Kalau ada orang dakwa, saya kenal Tuhan, saya kenal betul Tuhan. Tak. Dia dakwa dia kenal Tuhan. Tuhan ni begini, begini, begini. Dia boleh cerita pula. Nampak tak? Dia boleh cerita. Maka orang tu sebenarnya salah. Bukan ilmu tu. Dia tak tahulah tu. Bila dia boleh mendakwa, dia tahu benda yang tak boleh tahu. Maka dia sebenarnya jahil. Nampak? Itu jahil basit ni kadang-kadang mahmudan. Wa taratan yakunu mazmuman. Kadang-kadang jahil basit ini kadang-kadang mazmum, dikeji. Kantifai ilmika bi faraidil wudu'i. Seperti ketiadaan pengetahuan engkau tentang fardu-fardu wuduk, rukun-rukun wuduk. Tak tahu rukun wuduk ada berapa, kau tak tahu. Nampak tak? Tak tahu. Jadi itu terkejilah rukun wuduk tak tahu. Tak tahu rukun wuduk. Jadi jahil basit tersebut jahil yang mazmum, yang dikeji. Okey. Jadi ada juga jahil yang dipujilah ni. Kemudian sekarang ni dia kata kal jahli. Disebut jahil saja. Jadi jahil ni dia itlaqkan lafaz jahil. Dia tidak kaitkan jahil murakkab ataupun jahil basit. Maka muhasyi kata wa itlaquhu 'alal qismainil madhkuraini, dan itlaq menyebut secara mutlak oleh musannif ke atas kedua-dua bahagian jahil. Apa dia? Jahil basit dan murakkab itu haqiqatun. Itlaq tu itlaq yang hakiki. Makna lafaz jahil merujuk kepada dua jahil. Lafaz satu tapi merujuk makna pada dua jahil. Itlaq tersebut sebut secara mutlak itu haqiqah atas kedua-dua bahagian jahil. Jahil basit dan jahil murakkab. Ini binaan ala masyhur. Dibina di atas qaul yang masyhur. Mengatakan bahawa lafaz itu lafaz mushtarak. Min annahu, bahawa sesungguhnya jahil itu min qabilil mushtarak al-lafzi, daripada pihak mushtarak lafzi. Apa itu mushtarak lafzi? Satu lafaz yang membawa makna lebih pada satu. Ma kana lahu aktsaru min ma'nan lafzun lahu aktsar min ma'nan wad'an. Satu lafaz yang ada lebih pada satu makna pada wad'i, pada perletakan asal. Pada asal bahasa tu dua makna dah. Dia panggil lafzul mushtarak lafzi. Dia ada satu lagi mushtarak maknawi. Mushtarak maknawi ni satu lafaz tapi berbeza maratib dia. Okey. Sekarang ni lafaz jahil itu termasuk daripada mushtarak lafzi. Satu lafaz dua makna. Jadi lafaz jahil merujuk pada jahil murakkab juga dan juga merujuk kepada jahil basit. Dan ketika itu wa yumkinu hamlu kalam syarihi ala hadzal mushtarak. Boleh kita faham kalam syarih di atas mushtarak inilah. Dengan apa? Bi an, taswirnya bi an yurada. Kullun, dengan bahawa dikehendaki kullun min fardaihi, daripada kedua-dua jenisnya, kedua-dua kategorinya, jahil basit dan juga jahil murakkab. Okay. Maka fa'alal awal, maka di atas yang pertama, mana? Jahil murakkab tu. Di atas al-awwal makna jahil murakkab. Fa'alal awal jahil murakkab. Yakunu, maka adalah itu jahil tersebut, kalau dia contohkan jahil
merujuk kepada dua-dua makna. Maka kalau merujuk pada makna yang pertama iaitu jahil murakkab, yakunu mithalan lil qabih, maka jadilah contoh itu contoh kepada perkara yang qabih, perkara yang dikeji. Perkara huduh betul lah jahil murakkab. Memang murakkab la yakunu illa qabihan. Yakunu mithalan lil qabih minal awsaf, daripada sifat. Okey. In kulna, jika kita katakan innal i'tiqada minal kaifiyati, kalau kita berpegang, kita katakan bahawa i'tiqad itu termasuk daripada kaifiyat. Kaifiyat apa pula ni? Kaifiyat ni nak merujuk kepada perbahasan ilmu makulat, iaitu kaif. Kaif ni sifat lah, sifat. Jadi kaifiyat ni hai'ah mustaqirrah ini masuk dalam sifat. Kalau kita kata i'tiqad ini termasuk daripada sifat, maka itu contoh al-qabih minal awsaf. Contoh perkara keji daripada sifat. Kerana kita anggapkan bahawa i'tiqad tu daripada kaifiyat. Kerana kaifiyat ni daripada perbahasan ilmu makulat, termasuk dalam kategori makulat yang 10 tu kan. Dia tu ialah antara dalam kaifiyat itulah sifat-sifat. Okey. Wa huwa tahqiq, dan itulah kau yang tahqiq, iaitu i'tiqad itu kita kira sebagai sifat ataupun kaifiyat yang mustaqirrah, yang ada pada diri seorang. Okey, wa huwa tahqiq. Fayakunu sifatan wujudiyatan, maka jadilah dia sifat wujudiyah. Bila begitu dia sifat wujudiyah. Okey, habis. Itu kalau kita kata i'tiqad tu minal kaifiyat. Wa in qulna, kalau kita kata innahu fi'lun nafsani, bahawa i'tiqad itu ialah fi'lun nafsani, perbuatan diri. Fi'lun nafsani, perbuatan dalaman kita. Perbuatan dalaman, perbuatan dirilah. Perbuatan nisbah kepada diri. Kita i'tiqad makna kita membuat i'tiqad. Wa huwa khilafut tahqiq, dan pandangan ini menyalahi pandangan yang tahqiq. Pandangan yang tahqiq mengatakan dia itu daripada bentuk, daripada kaifiyat. Daripada makulat al-kaif. Ini dia kata daripada makulat fi'lun. Perbuatan nafsani, tapi perbuatan dalaman kita. Wa huwa khilafut tahqiq. Maka contoh jahil di situ kana mithalan lil qabihi minal af'al, maka dia itu contoh kepada yang keji daripada perbuatan, sebab dia fi'lun nafsani kan. Fi'lun nafsani perbuatan lah. Nampak? Okey. Kemudian seterusnya itu ala al-awwal. Ala al-awwal. Ini atas sini fa'ala al-awwal yakunu. Wa 'ala tsani, maka di atas yang kedua. Mana? Jahil. Itlaq jahil dan menghendaki maksud situ jahil basit. Yakunu mithalan lil qabihi minal awsafi faqat, maka jadilah dia contoh kepada perkara keji daripada sifat sahaja. Fima idza kana, pada perkara yang jika adalah intifa'ul ilmi mazmuman, seperti tidak tahu itu dianggap keji. Contoh tadilah, orang yang tidak tahu fardu wudu. Orang tidak tahu fardu wudu, itu jahil basit. Jahil basit tu daripada awsaf ke daripada af'al? Daripada awsaf lah. Sebab dia bukan perbuatan, dia nafi ilmu. Nafi ilmu, maka dia daripada sifat, termasuk pada sifat, bukan daripada perbuatan. Nampak tak? Dia bukan ada i'tiqad. Lain tadi i'tiqad. Kalau pada bab jahil murakkab dia ada i'tiqad yang mukhalif itu, maka khilaf adakah dia tu jenis kaif. Bila kaif tu dia dianggap sebagai sifat yang wujudiyah ataupun fi'lun nafsani, maka dia tu masuk daripada af'al. Adapun kalau jahil basit itu maka itu daripada bab awsaf, sifat. Itu yang dikira qabih itu fima idza kana intifa'ul ilmi madhmuman, kalau ternafi ilmu itu dikira keji. Kal mithalis tsani, seperti contoh kedua. Mana? Contoh kedua ialah ni.
Contoh kedua ialah dia tidak tahu. Kantifai ilmika bi faraidil wudu. Itu contoh yang kedua tu. Itu keji lah tu. Adapun yang pertama tu bukan keji. Li'anna lintifa'al madhkura. Kerana ternafi yang tersebut, iaitu intifa'u ilmika bi faraidil wudu' sifatun salbiyatun. Sifat salbiyah tu kan? Ternafi ilmu. Tidak tahu. Tidak ke sifat salbiyah. Maka dia sifat lah. Okay, habis. Okay, itu kaul yang mengatakan bahawa itlaq jahil hakikat kepada dia itu apa nama ni, mushtarak lafzi antara jahil murakkab dan jahil basit. Waqila, dan satu pandangan mengatakan itlaquhu alal awal, mengitlaqkan lafaz jahil atas makna yang pertama. Mana? Jahil murakkab itu. Haqiqatun, itu itlaq yang hakikat. Itlaq yang hakikat perletakkan pada wada'. Bila sebut jahil maksudnya jahil murakkab. Wa 'ala tsani majazun. Adapun itlaq jahil, sebut jahil tapi maknanya jahil basit, itu majaz. Ni pun kuat juga ni. Bila orang kata dia tu jahil. Biasanya kena bila kata jahil tu, ia kena kepada jahil murakkab lah. Itu peletakan hakiki. Hakikat. Yang maka jahil, sebut jahil merujuk kepada basit itu majaz. Wa alaihi, maka di atas pandangan ini, fayakunul muradu bihi, maka jadilah yang dikehendaki dengannya al-awwalu. Ialah yang pertama. Mana? Iaitu jahil murakkab. Jahil murakkab. Li'annal mutabadara, kerana yang cepat fahamnya, indal itlaq. Mutabadar ni makna yang cepat difahami. Indal itlaq, ketika disebut secara mutlak. Huwal ma'nal hakiki, itulah makna hakiki. Jadi bila sebut apa nama ni, jahil, lintah terus bahawa benda di seorang itu dia beriktikad yang salah. Dia i'tiqad ala khilafi ma huwa alaih. Maka jadilah dia makna hakiki. Kena tangguh pada makna hakiki lah mula-mula. Okay, habis. Kemudian kata Muhashir rahimahullahu ta'ala, qawluhu wal bukhl. Dia kata sini, kal jahli wal bukhli, seperti jahil dan juga bakhil. Berarti situlah. Pak rasa macam panjang pula. Rasa macam panjang. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Okay, sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.